Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafnaz binti Asmadi. Baiklah, dalam topik perbincangan kita pada hari ini adalah mengenai pembangunan mapan dalam Islam. Jadi, bagaimana kita hendak memacu sebuah pembangunan yang lebih mapan ataupun secara umumnya dipanggil sebagai maju. Jadi, dalam video kali ini kita perlu tahu asas-asas pembangunan mapan dan ianya dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu daripada segi ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Dan seperti yang kita ketahui, setiap negara, bandar maupun masyarakat mempunyai wawasan mereka yang tersendiri. Dan yang boleh kita lihat di sini adalah wawasan 2050, di mana sebuah ekonomi yang kompetitif dan maju yang dipacu oleh sumber tenaga kerja yang berdaya tinggi, sebuah masyarakat yang bersemangat, terbuka dan inklusif serta patuh akan agama Islam, sebuah model pentadbiran awam yang efektif dan seimbang, dan yang akhir sekali adalah di mana mereka hendak mencapai wawasan di mana sebuah persekitaran yang selamat, lestari, efisien dan menyediakan kehidupan yang berlandaskan dengan agama Islam. Baiklah, gabungan ketiga-tiga aspek seperti ekonomi, sosial, alam sekitar ini boleh membawa kepada pembangunan mapan yang lestari dalam pembandaran Bangi dan juga Kajang. Jadi, mari kita lihat satu persatu perancangan pelan pembangunan dalam aspek ketiga-tiga aspek ini. Baiklah, rancangan pelan pembangunan yang pertama adalah daripada aspek ekonomi yang terdiri daripada jangka pendek dan juga jangka panjang. Rancangan ekonomi yang pertama adalah memberi, membuka dan mengutamakan peluang pekerjaan kepada warga negara Malaysia berbanding pekerja asing. Perkara ini dapat memberi kesan jangka panjang yang akan datang, di mana sifar kadar pengangguran dalam negara dan juga kawasan bandar demi membawa kepada kadar peningkatan ekonomi yang berterusan. Itu memajukan lagi bandar yang sedia ada dengan menjadikannya sebagai smart city dengan mempunyai pelbagai kemudahan dan akses dalam pembangunan ekonomi. Dalam jangka panjangnya juga adalah membangunkan bangunan dan bandar hijau dalam melahirkan alam yang bersih dan selamat demi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua pula adalah rancangan pelan pembangunan dalam sosial. Di mana pertama sekali dalam rancangan jangka pendeknya, kita perlu memupuk budaya membaca dengan meletakkan rak-rak buku di stesen menunggu bas, di kawasan perumahan dan tempat berada supaya mereka mudah mengakses buku-buku ini untuk membaca. Jangka panjangnya pula adalah membina perpustakaan yang moden yang dipenuhi dengan pelbagai kemudahan dan masih mengekalkan lagi adat budaya membaca. Ini bertujuan untuk melahirkan lagi generasi-generasi dengan pendidikan yang berkualiti daripada segi sudut ilmuwan yang telah pun mereka baca. Di samping itu, menambahkan lagi pusat-pusat latihan untuk membasmi kemiskinan. Bertujuan untuk melahirkan lagi masyarakat yang lebih berkemahiran dan berpendidikan. Impaknya dapat melahirkan bandar yang sifat miskin yang terdiri daripada masyarakat yang mampu menjana kewangan, menyediakan tempat tinggal yang lebih kondusif dan tiada lagi gelandangan-gelandangan yang duduk di tepi jalan. Akhir sekali pula, mari kita fokuskan mengenai rancangan pelan pembangunan dalam alam sekitar. Dalam masa 5 tahun, kerajaan seharusnya menyelaraskan lagi penggunaan sistem solar untuk mengurangkan pembaziran tenaga dalam kawasan Bangi Kajang. Dan jangka panjangnya pula, seharusnya memperluaskan lagi sepenuhnya penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga angin, tenaga air dan juga tenaga biojisim. Kali ini bukan saya dapat memelihara alam sekitar tetapi kita juga memanfaatkan alam sekitar demi penggunaan sejagat. Seterusnya, menggunakan baja biologi berbanding baja kimia demi memelihara persekitaran alam. Hal ini kerana baja kimia dapat membawa kepada pencemaran alam yang serius dan mengundang kepada tanah yang beresid. Dan dalam jangka panjang, kita boleh menggunakan sistem teknologi sepenuhnya dalam mengawal sektor pertanian. Sekali, perkara ini adalah perkara yang paling penting sekali dan diwajibkan kepada semua masyarakat dan penduduk setempat untuk mengamalkan pengasinan bahan-bahan yang boleh dikita semula sebelum membuang sampah. Dengan itu, 30 tahun akan datang, kita juga boleh mewajibkan kepada semua masyarakat dan penduduk setempat untuk memastikan setiap barangan yang dikita semula itu akan digunakan semula bagi mengelakkan pembaziran dan memelihara lagi alam sekitar. Konklusinya, rancangan pelan dalam pembangunan bukan sahaja memfokuskan kepada satu aspek sahaja, tetapi ia juga memerlukan keseimbangan dan kemajuan yang sama rata dalam setiap aspek. Hal ini kerana aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar juga amat bergantung antara satu sama lain demi mencapai matlamat dan wawasan yang sama. Oleh itu, setiap dari kita juga seharusnya berganding bahu dalam menyokong setiap tindakan yang dilakukan agar kita dapat merasai pembangunan yang mapan mengikut syariat Islam yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.